Malaysia telah diiktiraf sebagai sebahagian daripada segitiga terumbu karang atau Coral Triangle oleh para saintis dunia, menjadikan ia antara negara yang dikenali dengan kepelbagaian biodiversiti terumbu karang yang sempurna. Jika anda pernah menyelam di lautan ataupun melihat gambar yang memaparkan visual pelbagai ikan berenang di sekitar batu-batu besar di dasar lautan, maka itulah terumbu karang. Kita boleh menganggap terumbu karang sebagai sebuah khazanah muzium hidup yang sangat besar, ataupun seperti hutan hujan khatulistiwa di dalam lautan. Terdapat 3 jenis terumbu karang, iaitu terumbu pinggir, terumbu penghalang, dan terumbu pulau cincin. Kebanyakan terumbu karang yang terdapat di perairan Malaysia adalah dari jenis terumbu pinggir. Terumbu karang merupakan satu ekosistem yang membiak dalam pelbagai bentuk serta warna dengan kehidupan, sama ada tinggal bersama atau di sekelilingnya. Jangka usia terumbu karang boleh mencapai sehingga ribuan tahun dan pembentukan struktur terumbu karang mengambil jangka masa yang amat lama. Terumbu karang memainkan peranan yang penting dalam keseimbangan ekosistem marin dan memastikan produktiviti perikanan yang berkekalan. Ekosistem terumbu karang atau juga dikenali rumah ikan merupakan kawasan perlindungan semula jadi bagi lebih 3,000 spesies hidupan marin berlindung, membiak dan mencari makan. Kawasan terumbu karang adalah mempunyai pelbagai kepentingan, sama ada kepentingan kepada manusia kerana di tempat inilah boleh menyediakan ikan. Tempat inilah juga terdapatnya kawasan-kawasan yang boleh dijadikan sebagai kawasan pemecah ombak supaya ombak yang kuat daripada laut dapat diperlahankan, jadi dapat mengurangkan kesan hakisan kepada pantai. Kawasan terumbu karang jugalah terdapatnya pelbagai organisma termasuk juga haiwan-haiwan yang menjalankan fotosintesis, kerana pada proses fotosintesis dia menghasilkan oksigen. Dan oksigen di dunia ni lebih kurang 50% adalah dikeluarkan daripada kawasan laut. Perubatan moden kini mula menyelidiki kemungkinan penggunaan batu karang dalam penghasilan ubatan terbaru. Bahan-bahan kimia daripada tindak balas ini mungkin bermanfaat kepada manusia. Ekosistem marin di Malaysia yang luas mempunyai sejumlah lebih 400 spesies terumbu karang dan hampir 400 spesies rumpai laut. Batu karang boleh dibahagikan kepada 2 jenis utama, batu karang keras atau scaloractinians dan karang lembut, gorgonians atau octocorals. Dan kedua-duanya mempunyai struktur rangka yang sangat berbeza. Batu karang lembut mempunyai rangka fleksibel yang diperbuat daripada protein yang dipanggil gorgonin. Rangka mereka juga mengandungi kalsium karbonat yang hanya terdapat dalam rumpun kecil yang dikenali sebagai spicules. Polit karang lembut mempunyai 8 sesungut atau dipanggil octocoral. Batu karang berbatu adalah dari spesies terumbu membina utama kepada rangka kalsium karbonat mereka yang kukuh. Selain daripada rangka, batu karang keras juga dibezakan oleh sesungut yang berlaku dalam gandaan 6. Terumbu karang berkait rapat dengan buran laut dan anemone dan kebanyakan spesiesnya ialah bersifat kolonial. Pemakan menura seperti bunga karang wujud di pelbagai habitat terumbu karang. Bunga karang yang bersifat seperti span itu juga menjadi hos bagi organisma marin yang lain. Terdapat pelbagai jenis invertebrat yang mendiami terumbu karang seperti cacing pipih, udang pembersih, nudibranchia, dan cephalopod. Terumbu karang juga merupakan tempat tinggal dan habitat bagi sejumlah besar jenis ikan seperti mandarin, wrasse, pipefish, kepala batu, lepu, butterfly fish, kerapu, hiu sirip putih, hiu grey reef, dan malung. Keadaan suhu air laut dan kebersihan persekitaran banyak memberi kesan terhadap produktiviti dan daya ketahanan terumbu karang. Terumbu karang di taman laut
dianggarkan seluas 4,600 km persegi, memiliki kepelbagaian biologi marin. Ia merupakan salah satu faktor yang menjadi tarikan pelancong sekaligus dapat menjana kepada kemapanan ekonomi negara. Kajian menunjukkan terumbu karang yang terdapat di Malaysia bernilai lebih dari 145 bilion ringgit setahun. Maka, tugas pengurusan ke atas perairan dan kepulauan yang telah diwartakan sebagai Taman Laut Negara ini dipikul oleh Jabatan Taman Laut Malaysia atau JTLM. Taman laut adalah satu kawasan perairan di antara 1 hingga 2 batu yang digizetkan sebagai larangan menangkap ikan, larangan mengambil apa-apa saja organisma dalam kawasan tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta Perikanan 1985. JTLM turut bertanggungjawab terhadap usaha pemeliharaan dan pemuliharaan terumbu karang. Terumbu karang terdedah kepada ancaman daripada sejenis hidupan marin. Mahkota berduri atau Crown of Thorns akan memakan batu karang sehingga menyebabkan kemusnahan terhadap terumbu karang. Terumbu karang juga turut diancam oleh krisis kelunturan atau coral bleaching berpunca daripada fenomena peningkatan suhu air laut 1 hingga 2 darjah Celsius. Ianya mampu menjejaskan kesihatan terumbu karang jika fenomena ini berlarutan. Aktiviti yang tidak bertanggungjawab juga seperti para penyelam yang memijak, merosak dan mematahkan terumbu karang turut menjadi ancaman utama terhadap terumbu karang dan hidupan yang terdapat di dalamnya. Pembuangan sampah dan pencemaran air juga mengancam pertumbuhan terumbu karang. Begitu juga dengan hidupan lain di taman-taman laut yang sering menjadi mangsa pengeboman dan penubaan ikan. Usaha bagi mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan terumbu karang sering dilaksanakan oleh pihak kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Usaha ini mampu mengekal dan meningkatkan produktiviti dan keadaan semula jadi ekosistem tersebut. Sejak dari tahun 2010, berikutan fenomena El Nino yang menyebabkan terjadinya fenomena kelunturan karang yang serius di perairan Malaysia akibat oleh peningkatan suhu air laut, Jabatan Taman Laut Malaysia telah memulakan program restorasi karang sebagai kaedah adaptasi kepada perubahan iklim dunia di peringkat tempatan. Ia dilaksanakan melalui kerjasama NGO, Reef Check Malaysia dan pakar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapak nursery yang pertama telah diletakkan di Kampung Tekek, Pulau Tioman dengan 61 rangka PVC pada 29 April 2011. Program restorasi karang ini dengan rasminya dilancarkan di Taman Laut Pulau Tioman pada 26 November 2011. Pada tahun 2012 pula, menyaksikan perkembangan nursery restorasi karang direplikasikan ke Terengganu dengan meletakkan tapak nursery di hadapan Bubble Resort sebanyak 60 rangka PVC. Melalui program CSR juga, Malakoff dan ExxonMobil turut menyumbang untuk menyediakan tapak nursery restorasi karang di Pulau Tioman dan Pulau Perhentian. Pada pertengahan 2013, hasil pertumbuhan karang dapat dilihat di Pulau Tioman, terutama tumbesaran karang jenis tanduk rusa atau staghorn. Ini menggalakkan Majlis Biodiversiti Negara, MBN, melalui pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, NRE, untuk menyediakan peruntukan khas bagi program restorasi karang ke peringkat kebangsaan pada tahun ini. Program restorasi karang ini juga akan dikembangkan ke negeri-negeri yang tidak mempunyai taman laut. Pihak JTLM secara proaktif telah menganjurkan bengkel latihan restorasi karang kepada kaki tangan jabatan dan pihak berkepentingan di Pulau Tioman Pahang pada Mei 2014 untuk memastikan kaedah dan SOP restorasi karang dapat dilaksanakan dengan betul. JTLM
akan terus memberi penekanan ke atas program restorasi karang ini bagi memastikan biodiversiti marin di perairan taman laut akan terus terpelihara untuk generasi akan datang. Program restorasi karang ini mempunyai 5 proses yang perlu dilalui. Proses pertama adalah proses pemasangan kerangka di atas darat. Kedua ialah proses pemindahan dan penanaman kerangka ke dalam air yang memerlukan seorang penyelam yang mahir melakukan kerja di dalam air. Ketiga ialah proses mencari benih anak karang di kawasan karang yang sihat dan membawanya ke lokasi kerangka yang telah dipasang di dalam air. Keempat ialah proses penanaman anak karang di kerangka yang disediakan. Kelima ialah proses pemantauan pertumbuhan karang dan kebersihan kerangka akan dikawal selia 2 minggu sekali. Kerja-kerja restorasi karang atau coral restoration haruslah dilakukan secara teliti. Ia bertujuan bagi memastikan terumbu karang dan hidupan marin di Taman Laut Malaysia akan terus terpelihara. Kejayaannya diukur apabila kawasan yang kita dah buat tadi, yang kita dah laksanakan restorasi sekarang, kita lihat pertumbuhan dia. Sebab itulah dalam program yang kita akan jalankan, kita akan memilih jenis-jenis batu karang yang betul-betul hidup ataupun tahan di kawasan-kawasan yang biasanya ada tekanan-tekanan seperti ada ombak-ombak ataupun arus yang kuat. Jadi kita pilih jenis Acropora kerana spesies ini tahan dan juga mempunyai kadar tumbuhan yang lebih cepat. Kerana Acropora akan hidup, kadar hidupnya di antara 1.5 hingga 2 cm setahun berbanding dengan spesies-spesies yang lain. Di samping itu, ia juga boleh mendidik orang awam tentang kepentingan terumbu karang dan taman marin secara keseluruhannya. Kita juga boleh memainkan peranan tersendiri untuk membantu dalam pemeliharaan terumbu karang di perairan negara kita. Kita hendaklah sentiasa mematuhi peraturan ketika melakukan aktiviti rekreasi dan aktiviti-aktiviti lain untuk mengelakkan dari berlakunya kerosakan yang berterusan terhadap persekitaran marin yang tidak boleh dipulihkan. Keunikan kepulauan dan perairan di Malaysia dipenuhi dengan pelbagai hidupan marin yang mempersonakan. Kita harus menghargai kewujudan kepelbagaian hidupan marin yang terdapat di negara kita. Sama-samalah kita bekerjasama dalam usaha memelihara dan memulihara terumbu karang bagi memastikan kekekalan dan keseimbangan ekosistem marin.